Indices Alright. So mana dulu? Okay, indices further exercise. Dah download belum? Indices further exercise. Right, saya akan ni lah buat bincang beberapa soalan yang ada yang saya handout soft copy yang saya dah bagi tu. Okay. Right, so let's continue our lesson for today. Okay, untuk yang ini kita tengok soalan yang saya bagi indices further exercise tu, yang ini ni. Yang ini ni Alright, further exercise saya dah bagi kat kamu tu. Right, tengok soalan nombor 5. Okay, dia suruh simplify. Alright, so simplify yang ini bahagi ni kan. So ini tak susah sangat lah. Sebab operation dia adalah division and multiplication. Alright, nanti di akhir saya akan ambil attendance nak tengok komitmen kamu ni macam mana Alright, okay. So kalau macam ni, apa yang perlu kita buat? Apa dulu kita buat ni? Tengok ni. What do we do first? Guys, apa yang perlu buat? Samakan base. Samakan base. Base apa yang kita boleh sama semua sekali? 9. Okay, 9 Kamu tengok kat sini, base yang integer ni. Alright, semuanya kita boleh jadikan dia base 9. Bertuah kau ni. Mana boleh 9? Yang paling kecil lah. 3. So, untuk yang pertama ni, 3 kuasa 2 kurungan. 3. And then, n plus 2. Right, power of n plus 2 and divide by, right, yang ini ni, 3 power of 1 plus n. Okay. And then times 3 power of 3 bracket power of 1 minus n. Kalau boleh letak bracket jugalah. Dekat atas power tu pun kamu letak bracket. Okay. Yang baru, yang baru masuk tu, saya gunakan handout indices further exercises. Saya dah bagi dalam group. Okay. Ada kan? Saya dah bagi kan? Untuk kamu punya latihan kan. Latihan bukan untuk sekarang, untuk exam saja. The whole semester ni. Bolehlah buat sikit-sikit. Buat elok, cantik-cantik ke apa ke. Nanti bila saya cakap okay. Bila dah basuh muka ke apa ke, saya minta hantar. Kamu hantarlah. Kumpul dulu. Semua latihan-latihan saya bagi ni, kamu kumpul, buat elok-elok, cantik-cantik. Okay. Simpan dalam satu file. Nanti naik cuti, naik daripada PDPR ni, bersemuka, saya akan minta latihan ni. So, kena buat elok-elok lah, cantik-cantik kan. Sebab itu asas kecemerlangan kamu Okay, so and then kita expand. Alright, so kita expand. Setiap ni kita expand, kita akan ada berapa ni? Right? 3 power of 2n plus 4 divided by 3 power of 1 plus n times, ni pun kita expand kan dia expand kan power dia tu. And then apa kita dapat? 3 to the power of 3 minus 3n. Macam tu. Buat cantik-cantik, elok-elok. Okay, and then apa kita buat? Kita simplify. Okay, simplify yang mana dulu? Yang dalam kurungan dulu. 3 power of 3n plus 4 divide by, so kita selesai ni lah. So 3 power of, kalau integer dengan integer, sebabkan darab jadi apa? 1 plus 3. Plus n minus 3n. Kita selesai dalam kurungan dulu. Sejak 2n bukan 3n. 2n Ya. Tu dekat depan tu. Oh tu, okay. 2n
Alright. Okay, and then kita simplify lah. Yang ini kita simplify dulu. Dia jadi 3 to the power of 4 minus 2n. Macam tu. Okay, ini bahagi kan? Kalau bahagi jadi apa? Tolak. Jadi tolak. So kita combine lah. Oh, lupa saya nak letak. Setiap kali kamu buat expression ni kena ada sama dengan. Oi Aziz, kau pun lambat ni Aziz. Kata ketua batch. Jebret. Minus. Oi Aziz, Ya saya cikgu. kenapa lambat? Oh tak, tadi saya pergi solat tak? Alasan Maaf cikgu masa lambat. Okay, lepas tu sekarang ni sebab base dia dah sama, so kita combine lah. Because of base dia dah sama, so dia jadi ni lah. Alright, so jadi tambah. So index dia jadi tolak kan, jadi tolak kan. Tolak, ni kurungan ni. 4 minus 2n. Macam tu. Okay. So, mana-mana yang baru masuk tu, ini saya gunakan handout indices for the exercises. Ada saya share dalam group. Oh, minggu lepas ke bila? Minggu lepas lah rasanya. Okay. Saya ada share minggu lepas lah. Betul lah. Hari Sabtu tak silap. Ke 2n? Ya Allah. Apa hal lah saya ni dari tadi asyik 3n aja ni. Tambah 4. 2n tambah 4. 2n tambah 4. Okay. And then kamu selesaikan lah. Berapa expression berapa sama tak dengan jawapan dia? 3 power of 4n. Betul. Itu jawapan dia. Jawapan dia dah ada, kamu simplify sendirilah. Okay. Kalau simplify, that means dia tak suruh solve. Dia bukan suruh cari n. Okay. Alright, lagi? Ada soalan nak tanya? Okay, kita cari yang boleh find the value pula. Find the value ni. Macam mana pula nak find the value ni? Okay. Alright, saya tengok soalan nombor 8 pula. Okay, soalan nombor 8. Mana yang baru masuk tu saya ulang. Alright, kita buat indices. Handout yang saya bagi tu. Okay, ni handout saya bagi ni. Further exercises. Indices, set and log. Saya ada bagi tu yang berbeza-beza tu. Combine semuanya jadi 100 lebih semua. Right, sekarang kita tengok soalan nombor 8. Right. Given, okay, this is the expression dia. Expression pula, equation dia. And then H is a constant. And then suruh cari H. Alright, suruh cari H. So kalau kamu tengok dekat sini, ada berapa unknown? Unknown yang kamu boleh nampak kat situ. How many unknown? Dua. Right? So ada 2 unknown. So agak-agak boleh selesai. Kalau ada 2 macam ni, macam mana kita nak selesai? Rasa-rasanya, siapa yang terfikir? Apa method yang kita boleh guna? Apa dia? Ya, Daniel Jeffrey. I need idea. Macam mana tu? Diam terus. Yang lain-lain? Substitute. Nak substitute. Alright, itu kaedah kita nak guna. Bukan further beyond. Kalau kamu tengok kat sini, sebabkan ada 2 unknown. Alright. So, kita hanya perlu selesaikan yang sebelah kiri aje lah. Sebenarnya umpama kamu buat macam soalan ni lah tadi. And then kita equate dengan sebelah kanan. Equatekan dia. So kita selesaikan. Tapi kita nak selesaikan ni, kamu tengok dia punya operation dia adalah apa? Operation dia tolak dengan tambah.
Kan? Alright? So macam mana tu kita nak settlekan dia tu? Saya pun tak ada ni. Saya pun tak pernah cuba soalan ni. So kita bincang sama-sama boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Okay, so setiap satu ni kita jadikan, kita pecah-pecahkan dia. Right? Contohnya pecahkan maksudnya 3 power of n. Kalau tambah jadi apa pada indeks? Jadi darab. 3 squared. Okay. Sebab apa saya buat macam ni? Sebab operasi dia adalah operasi besar dia addition and subtraction. Okay. Tolak. Okay, 3 power of n lah. And then tambah 10. Alright. Darab 3 power of n. Kalau ni jadi berapa tu? Jadi berapa tu? Bahagi. Jadi bahagi kan? Alright. So bahagi 3 power of n. Saya tak nak buat macam ni lah. Saya buat dalam bentuk per lah kan. 3 power of n over 3 power of 1. Macam tu. Okay. So samakan h 3 power of n. Gitu. Okay. Alright. Biarkan macam tu. Okay. Biarkan. Yang belah kanan tu saya rasa kita kena biarkan macam tu lah. Kita selesaikan kalau sebelah kiri. Kita kena hilangkan yang belah kiri dululah. Alright. Okay. Sebab ni tolak. So bahagi pula. So maksudnya macam mana ni kita nak buat? Kita substitute dulu ke ataupun kita nak darab dulu supaya per 3 ni, alright, per 3 ni, alright, hilang. So macam mana? Idea? Hey guys, idea? Substitute dulu ke? Substitute dulu. Alright. Oh, kamu nak substitute dulu. Okay, so kita substitute. Apa kita buat? Substitute. Berapa? 3 power of n equals to y kan? Biasa macam tu kan? Okay, so yang saya bulat ni semuanya kita gantikan dengan y. Even ni pun kita ganti dengan y lah. Supaya senang kan, baru kita nampak the whole picture So kita ada 3 kuasa 2, 9y. Okay, ini yang pertama Ini yang pertama 9y tolak y tambah 10 per 3y. Macam tu. Sama dengan hy. Kalau macam ni nampak baru nampak kan dia punya perjalanan dia tu. Baru nampak dia punya perjalanan dia tu Sekejap saya nak letak stiker ni. Okay, and then apa kita buat? Kita selesaikan 9y tolak y tambah 10 per 3y. Umpama yang ini ni, yang saya bulatkan ni, umpama seperti 9 tolak 1 tambah 10 per 3. Betul tak? Betul ke tidak? Kan? So dapat berapa? 34 per 3y. Berapa? 30? 4 4 per 3. 3y sama dengan hy. So agak-agak y tu boleh kita cancel tak? Boleh tak kita cancel y tu? Boleh. Automatically rupanya boleh cancel lah. So y sama dengan berapa? H sama dengan berapa? Therefore h equal to 34 over 3. Oh, nampak macam susah. Betul pula jawapan dia. Faham tak? Yang inilah, yang bulat ni. Ini yang sini. Okay? Untuk rujukan kamu. Faham tak? Okay? Kalau kamu ikut dia punya basic method. Pada saya macam basic method lah kan. Right? Pada saya macam basic method tu. Okay? Basic method tu. Alright? InsyaAllah one by one kamu buat tu boleh selesai.
Tak ada masalah. Okay. So, saya nak bincang lagi soalan. Lepas ni saya nak kamu try soalan-soalan ni. Ada nak try soalan ke? Ada apa nak try soalan? Ha? Okay. Kalau macam tu kita try soalan nombor 11. Okay. Soalan nombor 11. Nombor 12 ni nanti kamu try Okay. Ke ataupun macam mana? Yang kita try bincang soalan nombor 12 lah kan. Kamu ni mana nak buat ni? Kita tengok soalan nombor 12 lah. 11 nanti kamu try. Okay, so kalau dapat soalan nombor 12 ni, apa boleh kita buat dulu? Guys? Samakan base. Samakan Tukar base. base. Base berapa yang kita boleh buat? 2. Base 4 boleh 4? Tak 4 boleh tak? Ha? Tak. 4 tak boleh dia kalau 4 tak boleh, dia make sure kiri kanan atau semua semua dalam equation tu mesti sama boleh disamakan base-nya. Kalau 4 tak boleh lah. Okay. So ini 2 kuasa 3 kuasa 2x tolak 3 bracket. Okay, equal to 1 untuk yang ini, right? Untuk yang ini saya jadikan dia 1 over 4 power of x plus 2 power of, kalau set berapa? Power of berapa? 1/2. 1/2. Yes, 1 over 2. Okay. So macam-macam cara kamu boleh guna. Ini naikkan dia ke atas pun boleh ataupun tak lah. Naikkan dulu ke atas ke apa ke, ataupun kamu simplify dulu dia jadi dia jadi 4 jadi 2 lah kan, 2 kuasa 2 kan, betul tak? 2 kuasa 2 bracket macam ni supaya kamu tak confuse ni. Okay. So dia jadi 1 over 2 kuasa 2 darang kurungan 2x tambah 2 darab 1/2. Saya biarkan dulu supaya ini kita boleh cancel. Right. So dia jadi 1 over 2 power of x plus 2. Right. So kita pun copy ni kita letak sini. So jadi macam ni ya. Okay. Boleh setakat ni? Boleh tak? Boleh. Dan 3 ni kita darab sini Dan ni 3 darab sini. Atas ni kita bawa naik ke atas. Yang sebelah kanan tu kita bawa naik ke atas and then rearrange back. Okay, rearrange. Okay, so kita dapat 2 power of 6x minus 9 equal to 2 to the power of negative bracket x plus 2. And then what do we do? Kita apa guys? Compare. Compare. Okay, sama ada compare ataupun integrate. Okay. Okay. Terms yang kita boleh guna adalah compare or integrate integrate Alah, equate. Ya Allah, integrate bendanya. Equate okay, ini terms yang kita boleh guna. Compare or equate. Integrate pula. Tak masuk lagi Nyanyuk. Okay. Dapat tak jawapan dia? X equals to 1. Dapat ini kamu cari sendirilah. Takkanlah tak boleh bila dah equate tu. Maksud equate tu yang saya highlight ni. Yang saya bulat ni. Ini kita equate or compare kan dia. And then solve lah. Takkan itu pun tak boleh kan. Jawapan pun dah ada. Alright, I want you to try. Question 11.
Try question 11 now. Ni. Try. Ada tak? X sama dengan 3. Memanglah jawapan dia sama kat situ kan. Absah. Tolong hantar jawapan kamu tu. X sama dengan 3 nak tengok kau buat macam mana. Baik cikgu, jap. Ni ada yang masuk. Aduh, hai. Apa benda lah. Saya dah bagi tahu dah yang teacher semua dah bagi tahu dah kita ada kelas tambahan pukul 2.30. Dan saya rasa yang buat kelas tambahan ni BM dengan AdMed je hari ni. Malam ni ada ke kelas? Tak ada. Tak ada. Aduh, hai. Faham lah. Absah, ini nak dah. Tambih. Where? Mana? Sekejap saya tengah-tengah betulkan ni, jalan kerja. Tengok, ai. Aduh, ai. Macam mana lah. Buatlah jalan kerja betul-betul. Siapa yang apa ni dulu, siapa yang boleh hantar-hantar lah. Tak payahlah saya sebut nama pun hantar je tak apa, tak salah. Ya Allah, korang ni nak sebut barulah nak buat. Okey, mana lagi yang soalan yang best untuk kamu buat ni. Boleh try lah. Soalan-soalan yang ada ni kamu boleh try. Ini soalan kebat ni. 26, 27 ni. Tapi so far exam tak masuk lah. Standard kan. Tu belum lagi lah. Nanti mana dah tahu final lah saya nak masukkan soalan 26, 27 ni. Wah, ramai pula yang bagi pula. Ambil satu je lah. Masa pun tak berapa nak ada. Okay, so ini soalan mana ni? Betul 3/2 ni. Alright, so kita tengok kawan kamu buat macam mana. Semua nak hantar. Macam kamu ni. Alright, so tengok kat sini. Okay, dia jadikan base dia sebagai base 2. Alright, 3/2 sama dengan 2/5. Betul ke guys? Betul. Alright, ni betul. Okay. Kuasa 4, so jadi 2 kuasa 20x and then 2 and then dia expand. Tengok tu, malasnya nak buat anak panah. Nanti waktu exam nanti, please alright, dalam Microsoft Teams tu, dia akan simulasi. Petang ni, pukul 3.30 ni saya akan bagi dia punya soalan simulasi. Microsoft Teams tu saya akan bagi jawapan dia done dengan well done je. Done tu maksudnya kamu 50-50, 60-40% boleh buat kan. Alright. Well done tu maknanya kamu confident boleh buat. Kamu tandalah pandai-pandai. Tapi yang penting jalan kerja yang macam ni. Sekurang-kurangnya macam ni cantik, tersusun, organize well and then hantar secara digital ke Google. Ke mana? Google Classroom. Okay. Alright. Okay, so ni 16, 12. Okay, betul. And then jadi ni ni equate ini equate. Dia equatekan dia punya index. Okay, dapat 12. Ni X sama dengan 3. Berapa jawapan dia? Betul. Alright, very good. Dapat honey star daripada saya Okay. Thank you very much. Okay. Nanti mana tahu final tu kalau ikutkan final siapa yang buat? Saya sendiri yang buat. Dulu berpusat tapi sekarang ni macam guru penyelaras kena buat kan. Tengoklah soalan-soalan yang macam ni nak kena buat. Okey, bagus ni, banyak ni soalan bagus ni semua ni. Itu nantilah. Ni tapi yang saya bulatkan ni, saya star ni, ini tak masuk lah exam kan. Okey. Okay, so now
kita pergi kepada soalan nombor 2, set. Set kita bincang 1-2 soalan sajalah. Boleh ke? Boleh guys Boleh ke? Boleh. Okey, kita tengok soalan nombor 7 ni. Nombor 7A. Okey, ingat lagi tak macam mana nak expand ni? Without using calculator, scientific calculator, find. Maknanya kalau macam ni maknanya kamu kena expand. Okey, betul tak cara saya expand ni guys? Kamu betulkan saya kalau betul, betul tak? Saya nak pandang, saya darab ni semua. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Salah. Tak boleh tu salah lah, betul lah. Melanggar hukum set. Sebab memang ada bracket. Apa dia? Sebab Amir Razin? sebab dia ada bracket lah. Memanglah sebab ada bracket saya buat macam ni saya expand macam ni. Saya nak kamu justify kenapa secara saya yang oren ni salah. So kena dekat dua tu juga. Apa faktor utama yang salah tu saya buat yang macam yang ini salah ni. Kamu kena justify, kalau tidak tak faham. Jawapan kamu pun macam meragukan je. Dia sepatutnya 2 set 3 tolak set 2. Lepas tu barulah boleh kuasa 2 kan. Dia tak boleh kuasa 2 terus. Okey, ya Allah jawapan. Kalau kamu faham tak apa. Tapi saya elaborate saya kembangkan sikit. Sebab apa tak boleh macam ni salah? Because of ni salah sebab ini adalah expanding two brackets. Ni kuasa 2 ni maksudnya expanding two brackets. Okey, sebab operasi dia adalah tolak. Let's say kalau yang ini ni operasi dia tambah. Tambah pula. Darab atau bahagi. Boleh tak saya guna cara oren ni? Boleh. Kalau operasi dia yang ni yang merah ni, yang merah ni bahagi atau tolak, yes, kita boleh guna cara macam ni, Okey, kita boleh terus direct guna anak panah macam tu. Tapi sebabkan operasi dia tolak ataupun mungkin tambah, so kita kena guna kaedah expanding two brackets. So that means A 2 set 3 minus ini and then 2 set 3 tambah set 2. Betul? Betul tak? Betul. Hei, tengoklah betul-betul. Operasi tak sama. Operasi tak sama. Dia kalau dah kuasa 2, maksudnya yang salah tu mana yang salah? Ini yang salah ni. Ini tolak, ini tambah. Sedangkan yang tolak tu kuasa 2. That means, alright? Tolak lah. Dua-dua tolak. Faham tak? Ini yang betul. Tadi saja nak uji kamu tu. And then expand lah guna petua anak panah tu kan. Biasa tak buat? Dekat algebraic expression masa form 3 lepas. Buat macam ni. Biasa tak? Biasa. Ini ramai yang tidur ke atau dengar my lesson ni? Take note ke tak ni? Tengah fokus. Tengah fokus ni. Fokus sampai sekap Tak petang-petang macam ni kan. Takut ada yang tidur. Itu je. Tapi nak buat macam mana kalau yang tidur tu? Okay? Bukan saya yang ambil exam. Alright. Okay, boleh expand macam biasa? Ke nak saya buatkan? Nak saya buatkan ke apa? Boleh lah. Boleh juga. Boleh. Bagi contoh, nanti kamu try Mana boleh Mana boleh. Kalau kamu tak try, tidak nanti payah kan. Okay, so tengok saya buat anak panah. Walaupun saya ni saya ni boleh dikatakan mahir kan, tapi saya still mengikut kaedah yang basic tu, buat anak panah. Buat anak panah. So ini jadi 2 set 3, saya kuasakan 2 terus. Senang kan, malah nak tulis bukannya tak. Ni
And then dia jadi set 2, set 3 darab set 2. Tolak 2 benda yang sama, so saya copy aja. Malah nak tulis. Kan benda yang sama juga kan? Betul tak? Sama ke? Betul. Benda ni. Tolak 2 set 3 darab set 2. Okay, and then tambah. Saya tak mahu nak panah ni. Tambah set 2 kuasa 2. So saya buat tambah siap-siap sebab ini tolak dengan tolak. So sini jadi tambah. Saya terus tambah operasikan dia. And then simplify lah. Okay, so ini jadi dapat 6 2 berapa ni? Negatif 2, 4 darab 3, 12. Betul tak 12? Yang pertama ni. Ya. Kita kuasa 2 kan. Ini kuasa 2 kan. 2 tu kuasa 2 dapat 4. Mungkin ada yang tak nampak kot. So 4 darab 3. Ini yang pertama. Okay. Lepas tu. Okay, so kalau kamu tengok kat sini. Set 2 darab set 3. Dapat berapa tu? Set 6. Set 6 kan. So negatif. Tolak 2 set 6. Tolak 2 set 6. Tambah 2. Kan? Set 2 kuasa 2 dapat 2. And then simplify. So ini 12 tambah 2 dapat 14. Ni saya tambahkan Tak perlulah saya nak ni. Ni saya tambah je. And then set 2 set 6 tolak 2 set 6 dapat berapa? Tolak 4 set 6. Betul tak jawapan? Betul. Okay. So ini jawapan dia. Ini cara kita nak expand. Okay. Alright. Dah salin dah? Faham ke tak ni? Remind. Faham. Remember balik tak? Recall balik tak? Recall balik tak? Recall balik tak? Yang benda ni kita dah belajar dah. Kita dah belajar kan? Lepas kan? Dah belajar kan? Dah. Dah recall hopefully dah recall balik lah. Okay, tengok nombor 8. Saya nak kamu buat soalan nombor 8A. Cuba soalan ni. Kita tengok dia punya operasi dia berbeza. Tambah tolak. Okay, try. Try 8A. Cikgu, kenapa 14? Okey, 4 darab 3 berapa? 12. Tambah dengan 2. Lepas tu dapat 14. Boleh Wan? Siapa Wan tadi kan? Tanya kan? Oh, okey. Dapat. Okey. Right? Dah. Okey, 4 darab 3, 12 tambah dengan 2 dapat 14. Okey. Okey, try nombor 8A. Dah, dapat tak jawapan ni? Jawapan dia ada 13. Dapat 13. 13 je. Betul Betul dapat 13 jawapan dia Dapat 13 so saya tak payah tunjuk lah. Patutnya dapat mudah je. Lain kamu try lah. Okay, kita tengok soalan yang rationalize pula. Macam mana kita Dapat. Okay. Alright, so dia suruh simplify ni. Dia ada cakap rationalize tak? Cuba tengok nombor 15. Mana yang tak download lagi saya punya ni. Right, saya punya handout soft copy tu. Okay. Cuba tengok ni. Okay, so kita kena darab dengan apa? Terms apa yang kita panggil tu? Conjugate.
Yes, conjugate tu kita kena tengok dia punya denominator. Kalau tolak jadi apa? Tambah. Okey, jadi tambah set 3 tambah set 2. Okey, sama juga. Ini pun sama. Okey, so tadi kamu dah belajar macam mana nak expand. And now, okey, cuba expand. Okey, cuba expand ni. Nak tunjuk ke? Ke dah lupa? Expand je. So ini expand ni darab ni. And then, yang kedua ni darab ni. Ini darab ni. Yang bawah pun sama. Guna anak panah yang sama Right. So sama dengan 3 darab 3 dapat. Set 3 darab set 3 dapat 3. Right. And then set 3 darab. Okay, set 3 darab set 2 dapat berapa? Set berapa tu? Set 6. Set 6. Okay. So ini pun sama. Yang oren ni. Ni dapat set 6. Ini 2. Set 2 darab set 2 dapat 2 lah. Tambah set 6. Tambah set 2 darab set 2 dapat 4. 2. Sorry. Dapat diri dia balik. 2 And then bawah ni. Alright. Ingat prinsip conjugate. Prinsip conjugate ni. Kalau kita darabkan conjugate. Bawah dia denominator dia nanti mesti jadi inti apa? Integer. Integer. Bukan inti kelapa, inti coklat. Bukan Alright. So, kalau mana yang biasa buat, dia akan tengok dia tengok ni cukup. Nombor yang ini cukup. So, 3 tambah ke tolak 2? Tolak. Kamu akan dapat 3 tolak 2 nanti. Kamu akan dapat 3 tolak 2. Cuba expand betul-betul kalau tak percaya. Kalau tak percaya tak apa, saya buat. Tak apa. So 3, set 3 nak set 3 ni, lepas tu tambah set 6 tolak set 6 tolak 2. Okay, so ini kita boleh cancel. So 3 tolak 2. And then 3 tambah 2 dapat 5. And then tambah 2 set 6 bahagi 3 tolak 1. So ini jawapan dia. 5 tambah 2 set 6. Betul. Okay, itu cara kita nak rationalize ataupun simplify. Kalau dia tak cakap rationalize, Tiga yang 3 tolak 1 tu gimana? Bukan 3 tolak 2. 3 tolak 2. Okay, 3 tolak 2. Silap. Sebab mulut bercakap, tangan tulis lain. Mulut cakap 3 tolak 2, tangan 3 tolak 1. Lama ai. Dahsyat kepala otak saya ni. Ditulis lain, cakap lain. Aduh. Okey, dah. Setakat ni boleh? Boleh Boleh. Alright. So ada apa-apa soalan tak? Untuk cert ni untuk cert kali ni you know how to expand cert, okay? And then you know how to rationalize. Itu basic-basic yang perlu ada pada setiap kamu ni. So ni banyak latihan ni. Latihan-latihan ni saya buat untuk kamu ni. Alright, untuk kamu apa? Buatlah. Okay? So kita tengok dulu satu soalan yang melibatkan solving problem dulu kat sini. Manalah tahu kan? Okay, given the area of triangle here, area dia adalah 7/2. Find the height. Okay, so ini height dia kan? Of triangle in the form ni So macam mana kita nak cari? Macam mana nak cari area? Area ni sama dengan 1/2 times height
times width dia kan. 5 tambah 3 set 2. Macam tu. Ini soalan A. Guys, laju sangat ke? Okey je. Yes, sir. Boleh Sebab area kan, area of triangle. Takkanlah tak boleh. Kalau tak boleh, tak ingat dia punya formula dia, kau sunatlah lagi sekali ni. Boleh? Apa yang boleh? Okay, and then ini 7/2, 7/2 equals to 1/, saya inilah. H/2 times 5 plus 3 set 2. And then 2 tu kita boleh apa? Simplify. And then H tu bawa ke ini ni, ini semua ni kita bawa ni sebab kita nak cari H kan, dia punya height dia kan. Jadi macam ni. So nanti kita akan dapat H equals to 7/5 tambah 3 set 2. Adakah ini jawapannya? Tak. Tak. Okey, sebab apa tak? Kat bawah mana boleh ada set? Boleh ada set. Cuma tengok balik soalan. Enough form of Boleh. Kalau dia tak stated apa-apa, H ni ini betul. Kalau dia tak stated apa-apa. Tapi tengok balik, back to the question. Apa dia nak? the form of A plus B set 2. Yes. It isn't. Alright. A plus B set 2 kan. So kalau ikutkan ni betul. Tapi dia tak memenuhi kehendak soalan. And then kamu, apa boleh kita buat? Supaya dalam bentuk yang dia nak. Darab denominator. Conjugate. Buatlah sendiri kan. Dah bincang. And then length of PR. So macam mana nak cari length of PR? Nak cari length of PR ni. Theorem Pythagoras. Kita guna apa? Theorem Pythagoras. Pythagoras theorem. Okay. So A squared equals to B squared minus plus C squared. Okay. Alright. Pythagoras theorem. Sebab side semua kita dah ada dah kan. Dah dapat. And then okay. Cari boleh dah dapat PR. PR tu katakan PR tu adalah A lah. PR kuasa 2 and then Theorem sambung. Pythagoras. Okay, sambung. PR tu kita tak tahu kan. Tapi sides of height and length dia tu kita dapat kan. So kamu buatlah. Boleh tak buat ni? Boleh saya. Boleh So ini dari jawapan, kamu try sendirilah. Okay. Macam tu. Okay, saya nak tanya, ni general knowledge lah yang kamu dah belajar masa dulu kan? Masa mendengar rendah. Pythagoras theorem ni asalnya daripada konsep apa? Pythagoras theorem ni asalnya konsep apa tu? Triangle. Memanglah, betul lah. Memanglah triangle. Pythagoras theorem tu dia punya ni triangle, tapi dia idea tu dapat formula ni daripada mana? Ini jelas general knowledge je lah. Tak tahu Tak tahu. Dua triangle bergabung ikut jadi square. Indices. Indices. Ni apa semua. Okay, konsep dia daripada matematik guys. Okay. Konsep dia sebenarnya daripada luas. Okey, luas segi 4 yang ini. Tu kat luas. Okey, luas segi 4 ni. Okey, ini katakan ni ni A. Ini B, ini C kan. Okey. Campur luas B darab B, ni pun B kan, ni pun C kan. Alright.
okey, sama dengan luas ni. Ni A. Ini konsep Pythagoras theorem. Takkanlah dulu kau tak diajar weh. Come on lah. serius Luas segi 4 B, maknanya nak cari square 4 ni, square ni kan, maknanya ni B square lah kan. Betul tak? Ini B square. Ini C square. Luas kedua-dua ni dicampur ni sama juga dengan luas A square. Ini konsep Pythagoras theorem. Tahu tak Pythagoras ambil masa berapa lama dia nak discover benda ni? Tahu tak? 92 tahun. Tak tahu. Ya, hidup pun tak cukup cuma 2 tahun. 8 tahun tau. Konsep ni, luas ni, A squared equals to B squared plus B squared ni, C squared ni. Luas square 8 tahun dia ambil. Tak apalah, itu tak masuk exam, tak apa. Just general knowledge je lah kan. Takut yang bosan-bosan tu. Sebab saya suka sejarah. Surprisingly, saya tak tahu kenapa saya suka sejarah. Sebab dengan sejarah saya boleh belajar. Boleh mengambil iktibar untuk masa hadapan saya. Okey. Okey, kita berhenti setakat sini. Kita pergi kepada apa Kita nak pergi apa Radiation. Log kan? Log kan? Log. Okey. Log macam mana ni? Kita tengok soalan-soalan. Dah ni ke? Log ni soalan direct je kot. Ke entah. Right? Kita tengok soalan 51 ni. Bapak soalan 51 terus. Kan? Okay. Okay. Sebelum tu saya ada remind sikit. Untuk 3.5 ni, kita buat pre-test ni. Alright. Pre-test 3.5 ni. Okay. Macam mana saya nak cakap ianya lebih kepada revision dan juga technical support. Faham tak? Sebab nanti kamu akan masuk ke dalam link Microsoft form, and then kamu tengok soalan yang ada dalam ke situ, and then buat, okay. And then kamu masa dah cukup, kamu ambil gambar, and then upload dekat mana? Submit dekat mana guys? Google Classroom. Google Classroom masing-masing kan. Saya dah buat set up assignment untuk pre-test Ingat dekat assignment pre-test. Okay? Ujian selaras 1 pun saya dah set up kan assignment dia kan, betul tak? Saya dah set up dah. Jangan masukkan ujian selaras 1. Masukkan dalam assignment pre-test. Okay? Alright. So kita tengok ni dulu. Macam mana kita nak ni lah. Kita nak settlekan benda ni. Soalan nombor 51. Handout yang saya bagi tu. Okey, dia suruh solve. Kalau macam ni. Alright, apa method yang kita boleh guna ni kalau macam ni? Tukar base. Chain base Base mana yang sesuai? M. Base M. Okey, itu cadangan. Tak semestinya betul. Tapi kita gunalah. Alright, so log base M 324 over log M base M. Macam tu. Kan? Dia akan tetap sama ke dapat kan? So ini tak payahlah buat. Ini tak payah buat. Kita salin je lah kan? Betul So kita salin dah balik. Log base M 324 tolak. Yang ini yang kita kena guna base M. Bukan semua tu saya nak maklumkan lah. So ini 2M over log M kuasa 1/2 boleh? Kan? Boleh. Kan? M set M sama dengan M kuasa 1/2. So ini base M. Sama dengan 2. Gitu. Okay. 324 ni kan 2 kuasa berapa? Boleh tak dapat 324 ni 2 kuasa berapa Tak ada. Tak ada sir. Tak dapat Tak. Okay. Kalau tak ada tak apa, biar macam tu Don't worry.
So ini kalau kita tengok dekat sini, ini ni setengah ni boleh pergi ke depan. So M log M base M ni sama dengan 1. So 1/2, so dia naik ke atas lah. Right? So dia jadi macam ni Log 3/4 base M tolak log base M 2M bahagi 1/2 sama dengan 2. Gitu Okey, lepas tu ini boleh naik 1/2. 2 tu boleh naik ke mana ni? Ini boleh naik ke mana? Terus naik ke atas. Bukan situ. Terus naik ke atas ni Faham tak macam mana? 1/2 tu 2 tu denominator 2 tu boleh naik ke atas tu. Boleh tak? Faham tak? Faham ke tak? Ada yang tak faham tak? Faham. Faham. Faham ke? Is dengan Zakwan ni faham ke tak faham ni? Ada yang tak faham. Tak faham. Okay. Tak faham cakap lah. Saya tunjukkan. Alright. So, Cikgu. ya. Kalau kita contoh kan cikgu buat yang cikgu bahagi log M 1/2 kan. Tapi kalau kita terus tukar log M 1/2 M, lepas tu kita terus letak 2 tu kat depan. Kata 2M macam tu. Ada yang tak faham cikgu. Tak, Jangan terus Aziz, bila kamu cakap macam tu kan, bila kamu cakap macam tu, lagi tak faham. Saya pun tak faham lagi lah kamu tu, lagi dia tak faham, kan? So, kalau darab Sir. semua equation tu dengan 1/2, boleh Kenapa tak darab semua? Boleh, tak ada masalah juga. Tapi saya nak tunjuk kenapa naik ke atas tu. Alright? So, log 2M base M, dia bahagi dengan 1/2. Kan? Kita back to basic dia bahagi. Lepas tu kalau ini, kalau kita tukar kepada darab, dia jadi apa ni? Tolak. Naik ke atas kan? Dia jadi 2 kan? Betul tak? 2M base M. So kalau dia jadi darab. Faham tak? Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. That's why dia jadi 2. Okay? So take note benda ni. Sebab nanti kamu akan jumpa banyak benda-benda yang denominator dia adalah fraction, pecahan. 1/3 ke 1/4 ke. So ini dia punya basic konsep dia tu. Ini basic konsep dia. Back to ni, bahagi. Okay, and then kita sambung. Kita jadi log 3/4 base M. Alright, tolak 2 log 2M. Sama dengan 2. Okay. Sir, Ni base M. Ya. kenapa tak darab yang semua? Semua 1/2. Boleh, tak ada masalah kalau nak darab semua. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan complicated sikit lah sebab nanti jadi 1/2 kat sini apa semua kan. 3/4. Punca kuasa 3/4 dapat berapa? Dapat tak? Set 3/4 dapat berapa? 18. Dapat 18. Pun boleh juga, tak ada masalah. So kalau saya nak try macam ni dulu. Okay, nak try macam ni dulu. And then ini naik ke atas Okay, 2 ni naik ke atas. Jadi macam ni. Kalau kamu nak darab semua dengan, tadi kamu cakap ini semua ni, kamu darab semua ni dengan 1/2 pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi tengok cara saya dulu Okay, so naik ke atas, so dia jadi log 3/4 base M tolak log. Jadi 2 kuasa, ni 2 kuasa 2 kan? So saya terus buat jadi berapa? 4 kuasa M kuasa 2. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh So jadi 4M kuasa 2 sama dengan 2. Okay, so kita gunakan law of logarithm. Okay, so kalau tolak jadi berapa? Kalau tolak jadi berapa tolak? Bahagi. Bahagi kan? Alright, so kita dapat log base M 3/4 bahagi 4M kuasa 2 sama dengan 2.
Okay. And then kita guna apa tu? E kan? Betul? Macam tu? Kan? Alright. Betul. So daripada M ni, right, M kuasa 2 sama dengan ni kan? Right. So kita dapat M kuasa 2 sama dengan 324 bahagi 4M kuasa 2. Macam tu. Alamak. Alright, 324 bagi 4 dapat berapa? M ni kita darabkan, M ni kita darabkan ke ni M ni kita darabkan ke N kuasa 2. So jadi N kuasa 4. Okay, so M kuasa 4 sama dengan 81. Okay, so M sama dengan berapa? 3. 3 gitu. Siapa yang nak darab tadi yang tadi tu yang ni darab dengan 1/2? Boleh juga. Kamu try lah. Tak ada masalah. Kamu explore lah sendiri. Right? Tapi saya tunjuk yang ini. Alright? Tunjuk yang ini tak ada masalah lah. Mana-mana pun boleh. Janji M tu dapat 3. Alright. Boleh tak ni? Boleh tak? Boleh. Okey, dah 3.27 dah ni. Alright, rasanya hari ni boleh satu tajuk aja. Ingat tajuk yang kita masuk yang keluar adalah tajuk indices, surd and logarithm. Lepas tu progression dan sedikit sampai kamu dah belajar linear law tu. Linear law tu sebenarnya saya keluarkan juga sebab saya nak bantu kamu dapat markah. Kalau tak dapat markah kat linear law, saya tak tahu nak cakap macam mana lagi. Tu nak bantu kamu dapat markah. Tengok macam mana. Okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Ada apa-apa soalan? Last. Apa-apa soalan lagi ada tak? Tak ada. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya ada letakkan Google Form Alright, Google Form kehadiran boleh isi. Okay, tolong isi kehadiran untuk hari ni. Sebelum ni saya tak ambil. Kali ni saya nak lebih bijak supaya alright, saya ada data-data tunjukkan ni. Kamu siapa yang hadir, siapa yang tak hadir untuk kelas tambahan ni. Okay. Okay, tolong isi rekod kehadiran. Okay, thank you very much. Okay, soalan pretest yang keluar sekarang ada kejap lagi ada 5 soalan. Dia masuk soalan indices, surd and log, progression dan juga linear law. Okay, kamu buat dulu, anggap tu sebagai sebagai apa? Revision juga, tapi pretest lah. Okay, and then dah siap. Setengah jam je kalau boleh buat setengah jam. Dah siap. Okay, hantar. Ambil masa 15 minit ke untuk kamu PDF-kan. Okay, PDF-kan dia and then hantar ke Google Classroom dalam assignment pre-test. Okay, dalam assignment pre-test. Dengar ke tak ni? Dengar. Dengar. Alright. Sejalan kerja tu kot yang PDF kan? Tak dengar? Jalan kerja tu Okay. Alright guys. Kalau untuk saya ni saya nak inform dekat kamu cara penandaan untuk KSSM silibus yang baru ni dia bermula dari awal. Contohnya macam ni saya nak tanda. Contohnya ini yang kita dah buat kan. Ini contoh dia buat. Okey, kamu ini soalan ni katakan berapa markah? 4 markah. Okey. So kalau dulu KBSM jawapan betul M sama dengan 3 terus dapat 4 markah. Itu dulu Sorry bukan. Itu dulu. Not sekarang bukan macam tu. Okey, sekarang punya penandaan kamu tengok bila kamu chain base dapat K1. Untuk kedua-dua paper tau. Paper 1 dengan paper 2 sama je penandaan dia. Dulu lain, sekarang dua-dua sama paper And then K1 untuk kamu chain base. Lepas tu kamu
simplify and then kamu dapat macam ni. Sekurang-kurangnya dapat macam ni lah. Kamu simplify dapat macam ni, ini K1. And then kamu tukar bentuk macam ni, ini dapat K1, last jawapan betul N1. Macam tu cara penandaan. Maksudnya apa Putri? What can you conclude from my sharing ni? Putri Ayuni. Kena tunjuk semua langkah. Maksudnya dari langkah step pertama lagi kamu kena buat elok-elok sampai dapat jawapan. Itulah markah yang kamu ni. Okey, lepas tu kamu kena ingat markah jalan kerja ada berapa kalau banding dengan markah jawapan? Ada berapa kalau markah jalan kerja ni? Ada berapa guys? 3. So mana yang lebih penting? Jawapan sahaja ke ataupun jalan kerja yang penting? Jalan kerja. Yes, of course. Okay, dia adalah follow through. Kalau jalan kerja kamu buat cantik-cantik macam ni, alright, dah boleh dibaca oleh saya nanti. Dah cantik-cantik macam ni, alright. So dia akan follow through dengan jawapan yang betul. So N1 ni adalah hasil daripada kamu buat jawapan cantik-cantik ni. Jalan kerja elok ni. So jaga jalan kerja instead of nak cari jawapan aja. Itu matematik tambahan, okay? Right. So tengok saya nak tengok kehadiran ada 100. Mana yang tak masuk lagi tu, nasib lah ataupun baru masuk tu, nasib lah, jangan nak ni je. Alright, so I think that's all for now. Lepas ni kita ada baki setengah jam lagi untuk kamu jawab pre-test. Untuk revision, sebagai revision kamu apa yang kita belajar. Alright, dan untuk exam dan juga sebagai revision untuk technical. Suasana yang kamu ambil pre-test ni sama macam ujian selaras 1 nanti. Tolong submit dekat Google Classroom assignment pre-test. Sebab jangan confuse pula. Okay? Okay, so I think that's all for now. Asfar? A'udzubillahi minasyaitonir